Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi ini kita masih dalam keadaan bernyawa. Allah bagi peluang kita lagi untuk menambah bekalan kita, untuk kita bawa dalam kehidupan yang kedua selepas kehidupan ini. Dalam dunia ini, sekarang ini kita hanya kumpulkan bekalan-bekalan. Kutip banyak-banyak bekalan. Bila cukup bekalan, kita akan pergi ke alam yang lain besok. Senang hidup kita di sana. Karena kita akan hidup selepas hidup ini. Kita ni hidup dua kali, tuan-tuan dan puan. Sekarang tengah hidup. Lepas tu kita mati. Lepas mati kita hidup balik. Hidup yang kedua tu lah. Kita nak cari banyak-banyak bekalan. Bekalan tu bukannya nasi lemak. Bukannya bihun. Bukan roti canai. Bekalan yang nak kita bawa ialah taqwa. Kata Allah apa? Wa tazawwadu, dan cari oleh kamu akan bekalan. Wa inna khairaz zadi taqwa, maka sebaik-baik bekalan yang nak kamu bawa ialah takwa. Nak jadi orang yang takwa kena banyak pahala dan tak ada dosa. Itu orang takwa. Banyak pahala, orang dosa. Mudah-mudahan kita dalam dunia ini kumpulkan pahala-pahala. Dan di akhirat besok akan ditimbang segala perlakuan kita dalam dunia ini. Kalau merupakan pahala banyak, kita akan sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah kata dalam Al-Quran dan semua hafal ini, fa amman saqulat mawazinu wa huwa fi 'ishatin radiyah, surah Al-Qari'ah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Allah redha dengan dia. Itu kalau dia banyak bekalan. Cukup bekalannya untuk menjalani kehidupan di akhirat besok. Tapi
Kalau tak cukup, menderita gitu ya. Kalau ringan bekalannya, maka dia akan dimasukkan neraka yang bernama Hawiyah. Ya, maknya adalah Hawiyah. Dia bermakna Hawiyah. Mak itulah yang memang dia, mak itulah yang mencium dia, mak itulah yang memeluk dia, mak itulah yang mendakap dia. Pokoknya Hawiyah. Apa itu Hawiyah? Neraka yang bersangatan nyala ni. Jadi mudah-mudahan kita senang dalam kehidupan di akhirat itu. Ya. Banyak pahala kita sentiasa dapat keredaan Allah Taala. Apa nak Allah redha? Nak masuk syurga Allah redha. Nak makanan syurga Allah redha. Nak pakaian syurga Allah redha. Nak hiburan syurga Allah redha. Nak kenderaan syurga Allah redha. Bagi orang lelaki indah bidadari syurga Allah redha. Bagi orang perempuan Allah akan datangkan bidadari di syurga besok. Pasangan-pasangan mereka kalau dia tak ada pasangan di dunia ni. Kalau ada pasangannya, pasangan itu lah jadi pasangan dia. Pasangan yang di dunia ni, suami dia. Mana yang sama mati tak suami, Allah akan bagi dia suami besok di akhirat. Kalau cukup pahalanya, kalau orang takwa, pada orang masuk syurga. Jadi kita baca bersedia untuk kehidupan di akhirat. Bagaimana kita awal kehidupan di dunia ni, buat juga. Di dunia ni kita buat macam biasa. Nak rezeki, cari rezeki. Nak kesenangan, cari kesenangan. Memang Allah suruh betul. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu selesai daripada mendirikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di atas bumi Allah ini. Cari, tuntut rezeki itu. Fadilat-fadilat yang Allah sediakan untuk kamu. Tapi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi jangan lupa ingatkan Allah. Cari rezeki ikut syariat yang Allah datangkan. Allah datangkan memberi kita 5 syariat, 5 hukum. Ada wajib, ada haram, ada sunat, ada makruh, ada harus. Ada 5 hukum tu kita kena. Naklah kita jalannya ke depan tu mengikut 5 hukum. Yang wajib kita buat semua, jangan tinggal. Yang haram tinggalkan semua, jangan buat. Yang sunat buat sebanyak-banyak yang mampu. Yang makruh tinggalkan sebanyak-banyak yang mampu. Dan yang harus kita jadikan ibadah. Benda yang harus artinya dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Bila kita jadikan ibadah, ikut adab-adab dan Islam, jadi ibadah dan dapat pahala. Yang harus itu tak tinggal harus. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh sunat, boleh makruh. Dia tak tinggal harus. Ini yang benda harus. Asalnya harus. Tapi bila kita laksanakan, dia tak jadi harus lagi. Dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh sunat, boleh makruh. Kalau kita ikut perintah Allah itu, senang nanti kehidupan kita di akhirat nanti. Gimana senang kehidupan di akhirat? Yang pertama, mati dalam keadaan beriman. Yang kedua, lepas dari siksa kubur. Yang ketiga, bangkit dari kubur dalam keadaan yang sempurna, sebagai manusia yang sempurna. Yang keempat, berjalan dari kubur ke padang mahsyar, berkenderaan, ada kenderaannya. Yang kelima, di padang mahsyar ada naungan aras. Sedangkan matahari secengkal dari kepala. Tapi bagi mereka yang ada naungan aras, tidur, nongin ada. Ada macam duduk bawah ikon ada. Kemudian dihisap dengan hisap yang ringan. Cek dari korang, cincai. Kemudian ditimbang pahalanya banyak, dosanya sikit. Bila pahala banyak, sentiasa berada dalam keredaan Allah. Kemudian meniti siratul mustaqim. Kalau dia bertakwa, dia akan meniti siratul mustaqim dan berjaya melapasi titik siratul. Dia lepas mana? Syurga. 8 syurga menunggu dia. Kalau berjaya melapasi titik siratul mustaqim. Nah, di syurga malam-malam sebelum masuk syurga itu minum dulu. Minum dari telaga Al-Kausar. Sebagai minum itu sudah sekali minum aja, dia tidak akan dahaga selama-lamanya.
Jadi masuk surga. Dalam surga memang yang kita akan menentukan. Karena di dalam kata Allah dalam hadis kursi, adat tu yang baik, aku sediakan untuk hamba-hambaku fiha dalam surga tu mala ainur ra'at, sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata. Mata orang tengok cantiknya, lawannya, menariknya, editnya. Wala uzun sami'at, dan sesuatu yang tak pernah didengar oleh telinga. Telinga tak pernah tengok, sedapnya, merdunya, lazatnya. Wala khatara ala qalbi bashar, dan sesuatu yang tak pernah terlintas di hati kita. Terbayang tak. Terus nak cerita nak layang kita tahu. Begitu keadaan surga. Sampai tak nak angkat tangan. 8 surga Allah sediakan. Yang pertama surga Firdaus, paling canggih, paling top. Yang kedua Jannatul Adnin. Yang ketiga Jannatul Ma'wa. Yang keempat Darussalam. Yang kelima Jannatul Naim. Yang keenam Jannatul Khuld, kolam khuld kekal. Yang ketujuh Darul Jalal ataupun Jannatul Jalal mulai Darul Jalal mulai jin nama Islam Jalal. JALAL. Agung. Semua nombor satu dia. Kalau masuk dalam Darul Jalal. Dan yang ke-8 Jannatul Qarar. Ra alif ra QARAR Qarar. Nah, surga yang penuh tenang dia. Tak ada masalah, tak ada duka cita, tak ada takut, tak ada bimbang, tenang lagi kan. 8 surga. Mana tak? Tentang membantah mana? Antara 8 tu. Nak semua dah jawab. Nak semuanya. Kerana semuanya sedap belaka, semuanya seronok belaka, semuanya bagus belaka. Tapi paling bagus ialah Firdaus. Baik, untuk pagi ini kita sambung pembacaan kita. Kita masih lagi membicarakan tentang hubungan manusia sesama manusia, bab perniagaan, bab kemasyarakatan. Untuk pagi ini kita sambung. Tajuknya ialah sumpah palsu. Betul? Sumpah palsu. Kita baca surah ini apa? Menghindarkan diri daripada riba. Dengan apa, menjauhi diri dari perbuatan riba dengan libat dengan riba. Kemudian udah riba, banyak kita riba tu, sekarang kita pergi kepada sumpah palsu. Bersumpah biar yang betul. Bersumpah adil dan Islam boleh. Tapi biar yang betul. Jangan palsu. Bila palsu, itu dia sumpah ya. Sumpah palsu. Jangan buat sumpah yang palsu. Tengok apa kata pengarang kita ini. Ada pun merampas hak dan harta benda kaum muslimin dengan sumpah palsu. Dia bersumpah dapat projek, dapat harta, dapat pangkat dan sebagainya. Tapi sumpahnya palsu. Dan saksi palsu. Sumpah ada palsu, saksi pun palsu juga. Yang menyokong kita jadi saksi palsu. Adalah di antara dosa-dosa besar. Dosa besar tak terhapus dengan kebaikan. Tak terhapus dengan hanya sebut astagfirullahaladzim. Tak terhapus. Dia ada syarat dosa besar. Nak bagi hapus ada syarat dia. Yang pertama kena menyesal akan dosa yang dilakukan itu. Yang kedua tinggalkan dosa itu, jangan buat lagi. Yang ketiga jangan bercita-cita nak melakukannya lagi. Itu 3 syarat pada dosa besar. Kalau dosa kecil dia terhapus dengan kebajikan. Kita semayang hapus dosa kecil. Yang berwuduk hapus dosa kecil. Kita sedekah hapus dosa kecil. Kita wirid, zikir hapus dosa kecil. Tapi kalau dosa besar tak hapus. Kena ada syarat tadi ya. Itu kalau dosa dengan Allah. Kalau dosa dengan manusia dan tambah lagi. Kena selesaikan masalah dengan manusia. Kalau dia hutang, ayo. Hak manusia terhadap manusia dan 4 contoh dan membuat. Yang pertama maruah dia.
Pernah kita jatuhkan maruah dia, kita kena minta maaf dengan dia. Kembali ke maruahnya. Yang kedua, agamanya. Pernah kita tuduh dia sesat, kita tuduh dia kafir, kita tuduh dia ahli neraka. Kena minta maaf dengan dia. Selesaikan itu agamanya. Yang ketiga, hartanya. Hutang dia tak bayar. Atau kita tipu dia, lalu dapat harta. Kita scam dia, lalu dapat harta. Kena selesaikan itu. Yang ketiga. Yang keempat, keluarganya. Pernah kita anaknya anak dia, kita anaknya isteri dia. Kena selesai kembali. Itu 4 hak manusia terhadap manusia. Yang pertama, maruahnya. Yang kedua, agamanya. Yang ketiga, hartanya. Yang keempat, keluarganya. Selesai itu. Bila selesai itu, tanpa yang tiga yang tadi, syarat taubat tadi, menyesal, meninggalkan dosa itu dan berazam tak nak melakukannya lagi, baru diampun dosanya. Baru dikira orang yang bertaubat. Kata Nabi apa? At-taibu minadz dzambi kaman la dzambala. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Ini mau juga. Jangan ada merampas hak orang Muslim, harta benda kaum Muslimin dengan sumpah palsu, tak boleh. Dan juga saksi palsu. Karena kedua-dua itu adalah antara dosa-dosa yang besar. Padanya terdapat ancaman-ancaman. Ada ancaman-ancaman. Artinya Allah dah ancam, Allah dah apa? Dah bagi ancaman kepada kita yang membuat ancaman-ancaman yang berat yang sudah tidak menjadi rahsia lagi. Rasul dah bagi ancaman, Allah dah bagi ancaman, dia tak ada rahsia lagi. Jangan buat benda-benda yang suami, jangan jadi dengan bersumpah dan sumpah palsu, jangan jadi saksi palsu. Karena dua-dua itu dosa besar itu. Apa kata Nabi? Bersabda Rasulullah SAW, man yastata'a ala akhihil muslimin biyaminin fajiratin falyattabawu maq'adahu minan nar. Siapa yang merampas hak saudaranya seorang Muslim dengan sumpah palsu, dan sumpah palsu dia dapat harta surga dia, cuma macam mengampai lah, bukan mengampai dengan sumpah palsu saja. Kalau mengampai ambil desa, kalau ambil apa saja, itu mengampai saja. Ini dah dengan sumpah palsu, lalu dia dapat harta atau dapat pesaka dan sebagainya. Kalau dengan sumpah palsu, maka apa dia? Saya dia ditunjuk untuk memilih tempatnya di dalam api neraka. Ada jalan yang menuju ke neraka itu, makanya dia tunjuk jalannya. Fa'aduhu minan nar. Dia telah menyediakan tempat itu di dalam neraka. Kalau dia melakukan sumpah palsu lalu mendapat harta dari orang lain, tenang, sumpah itu palsu, tak ada. Dia ada yang juga lebih telah menyediakan tempatnya di dalam neraka. Tak benar? Benar masuk neraka. Makanya oleh harta dunia ni bukannya apa kata pun, bukan berguna apa. Dunia ni kaya macam mana pun, harta dunia ni bukan boleh kita bawa mati pun. Itu pakai hanya setakat hidup kita saja. Itu pun bukan dapat semua. Dan saya ni dah 82 umur, nikmatnya banyak tak. Tak boleh apa? Tak boleh di enjoy kan? Tak boleh digunakan lah. Padahal nikmat tu. Muda tak boleh makan banyak, ada macam mana? Bangun lemak tak boleh makan banyak, ada dapat tinggi. Kambing tak boleh makan banyak. Kemudian barang-barang laut boleh makan banyak. Ada gaut. Dan apa yang boleh makan? Apa yang boleh makan?
kena jaga-jaga makanan dengan lebih gula, dengan lebih garam, dengan lebih lemak, dengan lebih apa juga, dengan lebih berat, mana beratnya. Itu yang Allah kata dalam Quran, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dalam dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya saja di dunia ya. Mata benda yang menipu daya. Ada benda tapi tak boleh pakai, boleh tipu kita. Duit banyak tapi tak boleh beli gula, tak boleh makan gula. Beli boleh kan, makan tak boleh. Awal lain makan. Jangan melakukan dosa-dosa. Jangan apa? Menyediakan tempat yang dalam neraka. Fa yatabawwa'u maq'adahu minan nar. Kemudian sabda lagi, man khalafa ala malin amrihi bahwa alaihi ghusban barang siapa bersumpah atas harta seseorang muslim tanpa hak, dia sumpah tak betul, sumpah palsu. Lalu dapat harta tu. Kan dia sumpah tu dapat harta yang dia buat itu kan. Tapi sumpah tu sumpah palsu secara haram. Nanti di hari kiamat dia akan menemui Allah Ta'ala sedangkan dia murka kepadanya, dia murka terhadapnya. Jumpa dengan Allah, Allah akan marah. Allah ni murka. Kalau Allah murka ke mana letaknya? Kalau Allah marah, ke mana kuburnya? Dan syurga. Ya. Dan syurga kan? Di mana? Neraka. Tapi lalu nanggung neraka. Tak usah berlalu nanggung neraka ya. Karena neraka itu selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Itu neraka. Selemah-lemah lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Tahu dah dunia orang ni kan? Kena nangkan gambar ni TikTok ni. Nak masuk dalam TikTok. Tak usah beritahu orang neraka ni. Dia masuk neraka tu jaga kekek. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Rabbana wahai Tuhan kami, absarna kami dah lihat dahsyatnya api neraka tu. Menggunung-gunung, kena besi kayu besi tu, kena kayu untung kayu tu, kena daging manusia jadi habuk daging manusia tu. Kami dah lihat dah. Wa sami'na, kami dah dengar jaga kekek dalam neraka tu. Ada tu. Oh my God, oh my God, oh my God, I cannot stand it. Orang mana ke mana? On jack, hidup tolong nanggung. Orang mana ke mana? Tambahan dia dah. Jadi, nama kata, farji'na, kembalilah kami ke dunia. Dapat kau dah mati balik dunia? Ada orang dah mati juga balik? Mana dia? Na'mal soleh, nak balik ke dunia apa? Na'mal soleh, nak beramal dengan amal soleh. Nak ikut Islam semuanya. Nak mayang cara Islam, nak berpakai cara Islam, nak ekonomi Islam, nak berjuang cara Islam. Apa saja nak puasa cara Islam, nak beramal dengan amal soleh. Inna muqinun, sekarang kami dah yakin. Yakin no macam tu, jadi akhirat kau yakin. Tak ada guna lagi dah. Nak yakin sekarang, amalkan sekarang. Bawa dia dah jadi itu jangan berani menghadapi neraka ya. Jadi Allah murka kepadanya. Dia akan berjumpa dengan Allah, dia akan menemui Allah Ta'ala sedang dia murka terhadapnya. Berkata Abdullah bin Mas'ud atau lebih terkenal dengan nama Ibnu Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud, maka Rasulullah SAW membacakan penerangannya dari kitab Allah dari Al-Quran yang berbunyi innal ladzina yashtaruna bi ahdillah yashtaruna bi ahdillah wa imanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum la khalaqa lahum fil akhirah
wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yazakkihim walahum adzabun alim. Surah Al-Imran ayat 77. Sesungguhnya sesungguhnya mereka sesungguhnya orang-orang yang menukar, artinya membeli dan menjual, menukar perjanjian Allah. Yastaruna bi'iznillah, menukar jual beli tak ikut peraturan gunanya, menukar perjanjian Allah tak ikut peraturan gunanya, dan sumpah mereka, sumpah palsu diri, dan sumpah mereka dengan harga yang murah. Dia sumpah apa ini? Bayar ni cantik, sumpah balik orang mangkuk. Contoh kan, ada orang itu. Dari sumpah palsu. Berarti jangan berani minum sumpah. Kalau yang benar tak apa boleh sumpah. Ada cara sumpah. Baiklah, jangan banyak-banyak nak sumpah. Dengan harga yang murah, orang-orang itu tiada tempat di akhirat. Tiada tempat pun ada tempat kan, tak neraka benar. Tapi tidak ada tempat yang selesa di akhirat, tidak ada kesenangan di akhirat. Sentiasa dalam keadaan duka cita, sangsara, menderita di akhirat kan, macam tak tempat. Orang-orang yang tiada tempat di akhirat, ulaika la khalaqalahum fil akhirah, tak ada tempatnya, tak ada tempat duduk. Wala yukallimuhumullah. Apa dia? Tuhan tidak akan berkata-kata dengan mereka. Yukallimu itu cakap. Tuhan tidak cakap dengan mereka, melainkan dengan murka. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan kamu tak ada nak tengok badannya di hari kiamat esok. Tak dapat berjumpa dengan Allah. Kalau jumpa pun dengan keadaan murka. Tuhan tidak berkata-kata dengan mereka, tidak akan memerhatikan mereka. Maknanya kan Tuhan tak nampak, Tuhan tak ambil perhatian mereka. Kamu lantak kamu menderita, lantak kamu masuk neraka, lantak kamu disiksa sebagainya. Dia Tuhan tak ambil perhatian. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Dia tak ada parti mereka tu pada hari kiamat nanti. Wala yuzakkihim, ingatkan mereka atau tidak mensucikan mereka, dan tidak akan mensucikan mereka di hari kiamat. Walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang amat pedih. Bila kata sikit punya azab, kena api selemah-lemah api itu 70 kali ganda daripada sekuat-kuat api dunia. Tak boleh nak kan? Seksiannya dahsyat, malaikatnya garang-garang, ganas-ganas, kasar-kasar. Suara macam lentur semua, jerit dia. Di syurga lembut, malaikatnya lembut pujuk aja kalau syurga. Di neraka malaikatnya kasar-kasar belaka. Alaihim malaikatun sidal la ya'suna Allah alaiha malaikatun sidadun. Dah lupa saya. Waquduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghilamun sidadun la ya'suna Allah ma amarahum. Terdapat dalam neraka itu malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang garang-garang, yang ganas-ganas. Mereka tak pernah berhaka kepada Allah tentang apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Allah suruh pelupuk. Allah suruh bedek. Allah suruh balun. Mereka tak pernah mereka itu berhaka kepada Allah. Cuma malaikat neraka. Alaiha malaikatun ghilamun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum. Dia tak pernah berhaka kepada Allah. Dia tak ada perasaan. Dia bukan ada kesian. Tapi itu dia di syurga. Tapi di neraka.
Di syurga malaikatnya lembut-lembut, senyum. Di syurga di neraka. Dalam dunia ini kita boleh pilih. Nah, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Nah, sesungguhnya kami tunjuk kepada kamu jalan. Sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Nak syukur di jalannya, beriman dan beramal soleh. Nak kufur di jalannya, engkar dan maksiat. Pilih mana dah? Kita bagi kebebasan. Allah bagi kebebasan untuk kita pilih. Itu apa tadi? Nah, ya. Tidak akan berkata-kata dengan mereka, tidak akan memerhatikan mereka, tidak akan mensucikan mereka. Mensucikan kata itu artinya pujuk mereka, duduk sini, makan ni, pakai ni, itu apa? Mensucikan itu kan. Kalau dalam neraka mana ada orang mensucikan itu? Orang mati ada, orang melaknat ada. Malaikat-malaikat tu ini tak ada. Tidak akan mensucikan mereka di hari kiamat. Mereka mendapat siksa yang pedih, siksa yang atuk. Walahum azabun alim. Bagi mereka itu azab yang pedih. Tak ada pada dunia mereka. Berkata seterusnya, al-kabairu, yang dosa-dosa besar. Kabair itu dosa-dosa besar ke? Al-Israq billah, Al-Israq billah, artinya mensyirikkan Allah. Wa uququl walidain, dan derhaka kepada dua ibu bapa dia. Wa yaminun ghamus, wa yaminul ghamus, artinya sumpah palsu. Tiga dosa besar. Yang pertama dosa-dosa besar itu mensyirikkan Allah. Dosa-dosa besar yang bagi nyembah lembu. Dia percaya Allah itu Tuhan bagi nyembah matahari. Dia percaya Allah itu Tuhan bagi nyembah api. Syirik. Syirik ada tiga tuan dan perempuan. Yang pertama dia panggil syirik jali. Jim alif lam ya J-A-L-I. Syirik yang nyata. Macam orang Hindu nyembah patung. Macam orang Hindu nyembah lembu. Macam orang Majusi nyembah api. Macam orang Jepun nyembah matahari. Itu syirik jari. Nampak. Kita nampak dia dengan nyembah tu. Nyata, terang di mata kita. Itu syirik jari. Syirik yang nyata. Syirik yang terang. Yang kedua dia panggil syirik khafi. Khafaya khafi. K-H-A-F-I. Khafi. Syirik yang tersembunyi. Yang dia tak tahu, dia tak sedar. Tetapi kalau dia ada ilmu. Itu syirik khafi. Di antaranya menamakan Islam dengan agama lain. Pergi melawat tokoh Hindu, sama aja katanya. Dia ada tak orang melakukan macam sekarang ni? Syirik khafi tu. Banyak persamaannya rupanya antara agama Hindu dengan Islam. Padahal mana ada sama. Hindu nyembah patung, Islam nyembah Allah. Tak sama. Tak ada apa persamaan pun. Agama Kristianiti semuanya. Kecuali dia tahu. Ini saya pernah dengar benda ni. Masih itu saya cikgu lagi. Pergi kursus. Orang ini juga semua agama adalah baik. Betul dia. Nak ngabur dengan cara nak ngabur kan? Masih itu saya cikgu lagi. Tapi saya tahu benda itu syirik. Lepas ke rasmi itu dia balik. Bukan makan sama pun. Lepas saja perasmian itu punya kelengkir. Membincangkan membincangkan teks-teks perasmian tadi. Ada sudah bingkai. Boleh tulis apa nak tulis. Saya tulis itu. Sampai kita Allah malam lah. Perkataan perasmi tadi adalah berunsur syirik, menyamakan Islam dengan agama lain. Saya tulis betul. Sampai kita orang itu tapi dah ada dosa-dosa saja. Kalau dia dah balik, mana ngabur? Itu namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ya. Kami yang mau sama ada ini.
Asal jadi baik dah, Kristian lah. Hindu lah, Buddha lah. Nyama gitu. Semua agama adalah baik. Semua agama menyuruh kepada kedamaian. Semua agama menyuruh kepada perpaduan. Bukan? Itu syirik tu, menyamakan tu. Syirik khafi namanya. Syirik yang tersembunyi. Yang ketiga syirik al-asghar, syirik kecil. Syirik al-asghar. Kata Nabi, aku yang aku takutkan kamu, lebih aku takut daripada ilmu lagi ialah syirik yang kecil. Ditanya para sahabat, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Jawab baginda ar-riya'u. Riya'. Riya' itu buat atau tinggalkan satu jenis ibadah bukan kerana Allah, namanya riya'. Buat atau tinggalkan apa jenis ibadah bukan kerana Allah, namanya riya'. Takutkan riya' yang tidak buat, riya' tu. Takutkan riya' tu riya' tu. Itu syirik kecil. Syirik kecil ni tak ada kafir. Tak batal imannya, tapi berdosa besar. Tak benar? Walaupun syirik itu kecil, tapi dosanya besar. Tak benar? Benar? Itu tiga ya, jenis syirik. Ada yang satu, tapi yang ini dipertikaikan oleh kebanyakan ulama. Mengatakan syirik harus. Ada pula syirik harus. Syirik mana ada harus, dia haram. Tapi ada ulama mengatakan syirik yang harus. Lebih banyak ulama yang lain mempertikaikan. Yang mengatakan syirik yang harus apa? Iaitu apa? Dia melakukan ibadah kerana nakkan syurga. Dia semayang kerana nakkan syurga. Dia puasa Ramadan kerana takut kena neraka. Iaitu tak ada kafir. Tidak juga berdosa. Harus. Apa kata harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Itu nama syirik harus. Tak berdosa, tapi tak ada pahala. Cuma mutu ibadah itu, mutu syirik itu sangat rendah. Macam tariqah ni syirik. Tariqah bagi cekalat kau nak ikut perintah tersebut. Tak ada cekalat dan lawan. Macam itulah. Ada syurga baru dia nak semayang. Dijanjikan syurga baru dia nak semayang. Dijanjikan kepada neraka baru dia nak bersedekah dan sebagainya. Itu syirik harus. Ini banyak yang pertikaikan oleh ulama. Tapi ada yang mengatakan ada syirik harus. Jadi itu pulang itu baru nak terima kita. Itu syirik. Itu paling besar dosa itu. Asyriku billah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aququl walidain. Derhaka kepada kedua ibu bapa. Mak dan bapa ni kalau ada lagi, jangan sekali-kali menyakitkan hati mereka. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan mereka. Ini Allah larang. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kata Allah, sekiranya salah seorang mereka atau kedua-dua mereka tua di bawah jagaan kamu, jangan sekali-kali kamu berkata kepada mereka. Pun tak boleh. Itu apa? Ungkapan bantahan yang paling ringan. Itu namanya Arab ni. Orang Melayu kata tak boleh tu. Ataupun diam je. Muncul je mulut. Jangan kata begitu ya. Wala taqul lahumā uff. Wala tanharhuma, jangan kamu tengking-tengking mereka, jangan herdik-herdik mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, berkatalah kamu kepada kedua mereka dengan perkataan yang lemah lembut. Jangan ngajak pun dia lemah lembut, jangan ngamak pun dia lemah lembut. Jangan sekali-kali menyinggung perasaan mereka. Sekali-kali menyinggung perasaan mereka. Kalau tidak, takkan dapat masuk surga selagi mereka tak redha. Ada guna tak ada tu, itu tengah ada. Sekarang ni boleh buat balik rumah tu. Mengajar mak, buat baik dengan mereka. Jaga kebajikan mereka. Jaga keselesaan mereka. Kalau dah tak ada,
Dulu pernah kita lakukan perkara yang boleh menyebabkan menengok perasaan mak ayah kita. Apa nak buat? Ada jalan-jalan keluar. Ada. Selalu berdoa untuk mereka. Berdoa lah. Lepas mayang berdoa. Apa majlis pun berdoa. Disuruh orang buat doa. Majlis kenduri kenapa doa untuk ibu bapa. Jangan lupa doa tu. Allahumma ighfir lana dzunubana. Itu yang tu kan. Wali walidina. Itu doa ibu bapa tu. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami. Itu untuk kita. Wali walidina, dan dosa kepada ibu bapa kami. Dosa-dosa mereka itu ampunkan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya. Berilah rahmat kepada mereka terhadap segala kesalahan kami. Betul bahawa untuk muslimin muslimat yang lain, boleh jami'il mu'minin wal mu'minat. Jadi jangan lupa, selalulah bila berdoa aja jangan lupakan ibu dan bapa. Nah, juga kalau saya doa, ada orang yang ada doa, lepas ngaji doa, tapi mesti ada doa ibu dan bapa. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Lalu untuk amal. Kalau seorang Allahumma ighfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau seorang Allahumma ighfir li, ya Allah ampunlah dosa-dosaku. Ya, Allah maghfir dzunubi dan dosa. Allah maghfir li ampunlah dzunubi di atas dosa-dosaku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berilah rahmat kepada mereka seperti mana mereka mengasihi aku dari kecil lagi lah. Allahumma ighfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali jami bapa mukminin yang lain, mana-mana ibu bapa itu. Jangan sekali-kali menderhakakan ibu bapa. Ada seorang sahabat dulu pernah dia menyakitkan maknya. Ada yang manggilkan sahabat itu Al-Qamah. Ini ada yang bercakap dengan lain dengan Al-Qamah itu dia turut sama dengan Perang Badar. Tapi ada yang kita belajar namanya Al-Qamah. Pernah dia melukakan hati maknya. Dekat nak mati, suruh panggil ucap, tak boleh nak ucap. Suruh buat la ilaha illallah, tak boleh. Sahabat ngajuan tak boleh. Lah-lahnya Nabi pun ngajuan. Nabi ngajuan apa dia tak boleh ikut. Tak boleh ikut. Dia tu lagi tu lah. Kata kau dia mau ya wahai Al-Qamah, la ilaha illallah. Tak boleh. Tapi Nabi ada jalannya. Dia pun tanya sahabat. Dia ni ada mak dah. Ada ayah dah. Ayahnya tak ada, tapi maknya ada. Panggil mak ni. Dia memang panggil mak. Mak ni pun datang. Nak apa ya Rasulullah? Mak. Ini anak kamu ya? Ya. Atau yang kamu gajah apa? Kamu tahu tak dia dekat anak? Tahu punya. Tahu punya. Mengkih dia jawabnya. Kalau begitu wahai ibu, ampunkanlah dosa-dosanya supaya dia boleh mengucap kalimat syahadah. Tak usia. Tahu tak usia. Kalau orang awal benar, Indo kepada orang awal. Ada orang awal ni? Ada? Tak ada. Dia telah melukai hati aku benar. Tolong ibu. Tidak, tak usia. Pujuk-pujuk anak juga. Kalau betul macam itu ibu, tak apalah. Dia pun panggil sahabat-sahabat. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, kumpulkan kayu api banyak-banyak. Bawa kemari ni. Sahabat pun bawa kayu api banyak-banyak. Bawa kepada Rasulullah.
Kamu nyalakan api itu. Ya, orang tua tu mak dia apa dia model pucat muka. Buat apa kamu api itu ya Rasulullah? Jawab Rasul, aku nak bakar Alqamah tu. Karena dalam dunia ni, kalau dia bakar dalam dunia ni, nanti dia akhirat dia tak akan dibakar oleh Allah Taala dalam api neraka. Jadi kamu tak boleh hampir dengan dia. Aku nak bakar dia ni. Nah, sahabat-sahabat, nyalakan api itu. Kalau orang kata itu api itu, itu tu kerja komputer lah. Nyalakan api itu. Sahabat boleh nak nyalakan. Nak bakar dia sebelum dia dibakar oleh Allah dalam neraka. Memang itu dia puja-puja. Hati kalau begitu saya ampun kalau dosanya ya Rasulullah. Depan Rasulullah kemudian depan para sahabat. Bila lepas cakap itu Alqamah terus puja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak jadi bakar. Dan layaklah Alqamah itu masuk dalam syurga. Dan yang lagi itu, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir kalam yang juga kalimah la ilaha illallah dijamin masuk dalam syurga. Kita kalau mak bapak jaga juga. Kalau mak jauh, ada jauh selalu bapak selalu hubungi mereka dengan berbulan-bulan. Tak datang kabar pun. Tak kabar pun apa jadinya. Risau mak tu dengan kita. Risau bapak dengan kita. Apa daripada mak? Tambah sekarang ni perhubungan senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Telefon boleh, mesej boleh, WhatsApp boleh, video call pun boleh. Video call boleh tak? Walaupun jauh mana pun. Di Eropah boleh. Anak saya ada seorang di Finland. Selalu telefon saya buat video call. Tahu Finland? Di Eropah. Bersama dengan suaminya. Suaminya buat PhD di sana. Dia ikut suaminya. Tak masih ada gitu. Dia buat video call. Dia selalu berhubung dengan dia. Dengan cucu saya seorang pun. Dengan cucu bercakap. Begitu. Jangan sekali-kali kita lembu gitu aja. Tak ada hantar berita apa-apa. Kena hubungi mereka. Begitu lagi balik dari mana-mana. Bila dah sampai, mesej kan? Alhamdulillah dah sampai. Lega dalam tu. Tak risau. Belanggu keedah ke. Itu dengan ibu dan bapa ya. Jangan sekali-kali derhaka kepada kedua ibu dan bapa ya. Wa uqul walidain. Derhaka kepada dua bapa. Dan yang ketiga, sumpah yang apa? Sumpah yang betul melemaskan, yaitu sumpah yang melemaskan, nanti sumpah palsu lah. Jangan sumpah. Lebih-lebih lagi kalau nak menjatuh orang lain dia bersumpah. Dia bersumpah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Wallah, tallah, billah dengan nama Allah. Bahawa dia telah melakukan ini pada aku. Dia tak ada pun. Kalau benda itu tak berlaku, dia bersumpah dengan palsu. So dia telah menempahkan tempat duduknya ke dalam neraka. Kalau dalam neraka. Kalau dalam neraka, neraka ada 7 lah. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Latarawannal Jahim. Kata Allah Al-Quran ya. Summa latarawunna ainal yaqin. Kemudian kamu akan dimasukkan, kamu akan dapat melihat neraka Jahim. Dan kamu akan melihatnya dengan penuh keyakinan. Itu nampak Jahim itu, api menyala-nyala. Tapi paling dahsyat Jahannam lah. Yang ketiga Saqar. Saqar namanya Sin Qafra, S-A-Q-A-R, namanya Saqar. Itu untuk orang tak semayang.
Orang tak nak semayang akan masukkan dalam makar sokor. Orang yang tak semayang ini tuan-tuan dan puan-puan, mula-mula dibangkitkan seperti babi hitam, benar? Udahlah babi itu cantik ke bohong? Lawa babi ya. Mula cuma empang je. Hidung pun kembang meh je. Lawa ya. Udahlah babi itu bohong. Hitam kan tau. Hitam tu tanda bohong tu tanda cantik. Kalau manusia hitam bohong tu cantik. Bohong lah. Tanda hitam. Yang putih cantik sikit. Memang cantik pun. Ini babi. Kalau putih babi tidak dia cantik, tapi tidak dia bertambah bohongnya. Ini dah babi hitam tu. Lepas tu diikat, dibelenggu. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan bila ambil wudu tu sunat sapu tengkuk ni. Dan berdoa, ya Allah lepaskan aku dari belenggu di akhirat. Lepas kita apa? Sapu telinga dengan ajar tu, sapu tengkuk. Lepaskanlah. Dalam hati dia kena cakap pun tak apa. Tak cakap Arab tak apa. Dalam hati dia, ya Allah kamu lepaskan aku dari belenggu di akhirat itu. Nanti lepas kita jawab. Kalau tak belenggu di akhirat itu. Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka saqar? Mereka jawab, qalu lam naku minal musallin. Mereka jawab, kami terdiri daripada orang-orang yang tak sembahyang. Itu dalam saqar. Yang ketiga, yang keempat namanya sa'ir. Sa'ir ya, bukan syair. Sa'ir itu nyanyi. Ada seorang duduk di kota raja, itu sa'ir. Ini sa'ir, sin, ain, ya, roh, sa'ir. Itu untuk siapa? Untuk orang yang dapat kitab amalnya dengan dari belakang. Dari belakangnya. Cucuk dada tu dengan tangan kiri, tombol ke belakang, ambil kitab dari belakang. Esok kita besok ada convocation besar-besaran tau. Semua akan menerima kitab lepas dihisap. Semua akan menerima keputusan. Sudah dihisap, ambil. Diterima keputusan itu. Ada orang menerima kitabnya dengan tangan kanannya. Itu baik ke baik tu? Bagus ke tak bagus? Bagus lah. Ada orang menerima kitab dengan tangan kirinya. Bagus tak bagus? Tak bagus. Ada orang menerima kitab, cucuk dan dia tumbul ke belakang. Kalau tangan kanan, itu tanda bahagia tu. Ya, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih wa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan dan dia akan kembali kepada Tuhan, kepada keluarganya yang rasa gembira. Paling menggembirakan tuan-tuan dan puan-puan ialah kalau boleh kita, isteri kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita semua dapat masuk surga. Itu yang paling menggembirakan. Bukan semua dapat ni. Rasul pada yang terdapat. Di antara Rasul yang terdapat Nabi Nuh. Anaknya Kan'an dan Nabi masuk surga. Di antara yang terdapat Nabi Lot, isterinya yang dapat masuk surga. Tapi kalau kita dapat, itulah yang paling menggembirakan, paling menyeronokkan. Itu kalau yang kanan. Kalau yang kiri, jadi kita golongan kiri. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmumin la baridin wa la karim, kata Allah. Dan golongan kiri, siapa itu golongan kiri? Mereka itu berada dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas, udara-udara yang panas. Tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Apa nak? Judul kiri. Lagi teruk. Tadi ambil dalam belakang. Wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahri fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan belakangnya, dari belakangnya, maka dia akan menjadi kecelakaan. Celaka aku. Dan akan dimasukkan neraka yang bernama sa'ir. Itu sa'ir, namanya sa'ir ya. Wa yasla sa'ira. Tak benar?
Itu yang keempat. Yang kelima namanya hutamah. Kalla la yunbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahi al-muqaddatul lati tattali'u 'ala al-afidah. Dan dia akan masukkan neraka yang namanya hutamah. Tahu kamu apa itu hutamah? Hutamah itu adalah neraka yang api bakarannya sampai ke hati kita, bakar hati. Pembakaran sampai ke hati. Itu hutamah. Yang ke yang keenam hawiyah. Hawiyah itu lah. Wa ummuhu hawiyah. Maka maknya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa yang dengan hawiyah? Narun hawiyah, api neraka yang sangat nyala. Itu maksud neraka. Hawiyah namanya. Yang tujuh namanya laza. Lam zaya. Dia akan titik. Lam zaya akan titik. Kalau ada titik namanya lari. Ini laza. Kalla innaha laza. Bahkan itu namanya adalah laza dalam neraka. Itu tujuh neraka. Mana tak? Pilih ke mana tak? Itu dia ya. Jangan simpan palsu. Kemudian sikit lagi. Apa kata Allah banyak sekali ya? Al-Khalid Al-Munzirin rahimahullah ta'ala berkata, dinamakan sumpah itu ghamus. Oh, bukan hapus dia, ghamus. Bukan hapus, melemahkan. Ini ghamus. Oh, artinya ghamus itu melemahkan. Kerana dia telah melemahkan tuannya di dalam lautan dosa di dunia. Oh, itu memang ghamus itu, dia melemahkan tuan di lautan dosa di dunia. Orang duduk dalam laut, ayo penuh lemah. Dan akan melemahkan pula di dalam lautan api neraka di akhirat. Di dunia lemah kerana laut ini, di akhirat itu lemah dalam lautan akhirat. Itu namanya ghamus. Ya, min ghamus. Yang